Cikgu Faizal, rakan-rakan di IG saya. Ya, welcome. Wait a minute macam mana? Hai Cikgu Hafiza. Hai Badrul. Cikgu Faizal dah masuk ke? Hai Cikgu. Dah masuk. Hai semua. Tak perasan. Hai semua. Saya tak perasan tadi. Yelah macam tu lah. Tapi sebab bila you propose kan, you propose and you upload benda tu, dan saya pun upload saya punya ni kan, ramai orang tanya lah siapakah awak sebenarnya kan. So siapa yang nak mengenali dia ni one of my special student lah. Sebab saya selalu cakap kat pelajar yang DM saya tu, siapakah Syarif Saimi ni, she's very special lah. Special sebab apa? Special, ada banyak kisah dia kan, banyak pengalamannya kan, daripada OKU ke? lebih pada OKU. Kan, sebab kan kenal lah siapa yang kenal Syarif, siapa yang nak kenal Syarif, dia seorang yang sangat special lah. Tu je. Special sebab apa? Tak boleh nak cerita lah. Memang banyak special dia kan, daripada nothing, daripada biasa-biasa kepada yang luar biasa sekarang ni. Memang antara top lah kan. Itu macam compliment ni. Yelah, dah lah international moderator kan. Aduh, ya Allah. So what's the topic? Okay, so topik kita malam ni random je. Kita tak ada spesifik topik. So basically kita nak tahulah. Tapi sebelum kita go through to the topic tu, kita nak a bit brief lah. Cikgu Jai ni before masuk dalam sektor industri kerja, industri education, former banker kan cikgu dulu? Saya banker. Berapa lama cikgu? 2 tahun. Tahu tapi orang lain. 2 tahun. Orang lain ya. 2 tahun. 2 tahun. Tapi ramai yang sebelum ni macam student kat Kota Putra pun masih lagi tak tahu yang saya ni sebenarnya bekas banker. Kan, bila saya upload, sebab bila ni PKP ni kan, macam bosan, saya pun upload lah kan gambar-gambar yang sebelum-sebelum ni kan. So one of the pictures tu yang saya upload tu benda tu lah, gambar yang kat bank tu. So ramai yang tanya, betul kerja bank kan? Itu sebab ramai yang tak percaya saya dulu pernah bekerja bank. So malam ni kita nak korek lah sedikit sebanyak ni. Korek pasal apa? Dah korek pasal apa? Okay. Tapi kita tengok siapa yang korek siapa siapa yang akan jadi moderator, siapa yang akan jadi moderator, dan siapa yang akan jadi guest. Kita boleh bertukar-tukar. Boleh, tak ada masalah. Okay. So tadi kat mana tadi? Alright. Correct. So cikgu ni dekat sekolah dulu dia ajar apa nama ni? Bukan dulu lah, sekarang. Sekarang pun tengah ajar account. Account. So waktu di Kota Putra tu accounting punya subjek ni the first kan, in kita punya the first lah. Batch saya adalah batch yang pertama kan ambil account. Batch yang pertama ambil account. Sebab tak ada cikgu kan. The first cikgu sebab yang batch UA lah ulal albab. Sebab before batch yang last batch bukan UA kan, dah ada satu batch kan. Yang last batch bukan UA, kelas account. Lepas tu tak ada 2 tahun kan, 2 tahun ke setahun macam tu. Lepas tu batch awak pula first batch UA lah ambil account. Jangan orang cakap Amir Kundok, saya bekas student cikgu. Ya. Bekas presiden juga ya. Bekas presiden. Bila saya upload Amir Kundok bekas presiden tu, sampai sekarang kan, ramai siapa yang tahu kisah awak, ramai yang kata yang salute lah. Tim korang yang paling power super lah. Banyak perubahan yang dilakukan lah zaman korang. Dan banyak juga lah masalah yang korang buat kan. Masa tu yang buatkan korang berjaya sampai sekarang. Itu biasa. Apa nak panggil, setiap cabaran tu dia punya outcome tu wah. Yelah, tapi sebab korang lah first batch yang saya jaga yang yang lepas semua file apa semua kan. Yang putus makin hama semua. Jangan mati dalam ni cikgu. Simpan.
Sama. Okay. Okay, kita back to the point. Okay. So cikgu, musim-musim PKP ni, so kita dah masuk second PKP, which is sekarang ni dah hari yang ketujuh. Hari ketujuh, which is tarikh hari ni pun 7 April. Okay. Special date tu sebenarnya. Betul, saya memang saya suka nombor 7 sebenarnya. Dalam kehidupan saya suka nombor 7 sebab saya tak tahu kenapa. So you pick this date memang special lah. Okay. Nanti kita tanya kenapa nombor 7 tu. Tapi before that, apa aktiviti cikgu lah sepanjang PKP ni? tak ada apa sangat. Bangun untuk makan dan makan untuk tidur. Macam tu je lah. Kan cikgu ada kat mana ni? Saya ada kat rumah saya, kat rumah family kat Kelai Cepa. So saya, adik saya, seorang yang bonsu je tak boleh balik, ada kat KL. So bersama dengan saya sekarang ni wife saya. Lepas tu adik-adik yang 4 orang lain, mak ayah. Dengan anak-anak saudara tu je lah. Dalam 9 orang lah semuanya kat rumah ni. Cuma adik je lah yang kat kenapa? Adik Ila yang dekat KL tu kan? Adik yang bonsu tu lah, dengan wife dia tak boleh balik. Tersekat dia nak balik tapi dia tak boleh balik sebab PKP, sebab dihalang semua, so tak boleh balik lah. Kisah lah kat dia, tu je lah. Lepas tu waktu PKP ni banyak buat benda bersama-sama, especiallynya benda yang paling susah masa PKP ni adalah esok apa menu nak makan. Betul. Mak saya sama lah. So macam lepas makan dinner malam ni, ayah akan tanya, esok buat apa menu. Okay, macam tu. So yang bagus ni pula, kita orang ni macam kadang-kadang kita orang macam dah bosan kesian kat mak ayah masak kan. So saya masak, kadang-kadang wife saya masak. Macam tu. Kalau macam kadang wife saya ni suka masak macam dessert, pudi-pudi roti, kan, buat dada apa semua. Saya ni more tu macam benda-benda yang masakan panas, faham tak? So tengok ada, kalau ada orang share ke apa-apa ke, saya buat lah kan. Kadang-kadang tu tak ikut, main je, masuk je masak capak je. Kalau dah level pro ni, dia tampak jadi. Alhamdulillah. Tak ada perlu sangat. Lepas tu macam kita adjust lah kan. Sampai satu tahap tu, at the end of the day, back to the basic lah. Ikan singgang, ulam, wudu. Itu je. Lepas tu lagi ada kelas online. Saya aku buat kelas online. Kelas online dengan pelajar yang nak kelas lah. Kalau tak nak kelas tu, saya kasih material je lah. So sebab kadang-kadang yelah, sebab ramai tau sebenarnya pelajar, dia share, dia buat confession lah kan, buat pengakuan bahawa dengan online, compare dengan online classes ni. Sebab apa? Sebabnya kalau online classes ni kan, diorang bangun je, diorang buka je mata hari tu, maka berduyun-duyun lah homework yang akan masuk kan. Macam tu 2-3 pagi universiti lagi buat. Lepas tu online quiz. Kadang-kadang tu kelas pukul 8 kan, budak-budak ni tidur ke 3-4 pagi. Kelas pukul 8 kau rasa tahajud tu. Tahajud lah. So tak jadilah. So ramai yang kata diorang berharap PKP ni cepat habis. Dan diorang kata kalau lepas ni izinkan diorang PKP di asrama je. Wow. Compared tu daripada kat rumah. Sebab yelah, sebab kalau kat asrama kan ramai kawan, faham tak? Ramai. So diorang boleh communicate antara satu sama lain. So diorang boleh bersosial. Sebab manusia ni kena bersosial. Dan memanglah bukan nak kata yang tak boleh bersosial dengan ahli keluarga, tapi bila dah muka sama je kan, dekat telefon so dia kata better dekat asrama macam tu. Kisah dia. So lagi saya banyak baca buku. Okay, ni saya punya latest book apa tu? Latest book dia macam Alchemist. Lepas tu yang ni wajib, The Secret. Apa tu? The Secret. The Secret. Cover dia. Saya tak suka cover dia sebenarnya sebab dia menyusahkan. Okay, yang ni How Starbucks Saved My Life. This very motivating punya buku. Lepas tu yang ni Revive Your Heart. Yang ni very very good punya buku. Ya. Yang Starbucks tadi tu? Ya, Starbucks. Siapa yang tulis? Dia punya Michael Gill. founder dia ke?
Tak. Dia bukan founder sebab dia macam ni. Dia kisah macam mana dia kena buang kerja pada umur yang agak lewat. Faham tak? So dia macam dia frustrated sebab dia kena buang. Dia dulu adalah chief marketing officer CMO, tiba-tiba because of the recession or whatsoever ada masalah company dia, so dia kena dia punya method dia dah macam dianggap ketinggalan zaman kan, sebab dia antara orang yang tua, so company tu macam sack dia, buangkan dia. So dia macam dia frust sebab dia banyak loan apa semua. Then pada hari tu dia pergi ke Starbucks. Lepas tu dia meratapi apa yang patut buat. Dan pada waktu tu ada officer daripada Starbucks hiring nak buat interview untuk hire orang baru lah kan. So orang tu tanya pakcik tu, are you interested to be interviewing for Starbucks ni? So kat situ dia belajar bagaimana networking, bagaimana macam sebab before dia tidak tahu macam dia dekat top kan, dia dekat top management, so dia tak tahu down, dia tak bottom line tu macam mana. So buku ni memang sangat best. Sangat best yang ni Revive Your Heart ni in terms of what we call in Islamic lah. Sebab dia macam The Secret juga. The Secret juga, tapi The Secret in Islamic. So ada ayat Al-Quran whatsoever. So wake up ni macam banyaknya tu. Banyak semua dah habis ke? Semua tu dah habis baca? Alhamdulillah lah. Ini kalau nak baca mana? Yang tu dah How to Win lah. Yang ni buku ni dah lama tau. Ni tahun berapa dah ni? Dah lama dah. Saya buku ni memang dah lama. Yang ni kalau dah sebosan main game, sebab banyak game yang sangat menarik dan sangat boleh kita boleh share dengan sesiapa saja. So yang ni buku Melayu. Yang ni tak berapa sangat lah. Awal. Tapi ramai awal je saya baca. Okay. Best dia punya storyline dia. Yang ni The Secret juga. How to change my life. So ni power of conscious mind. Tapi at the end of the day saya akan baca buku ni. Apa tu? The Lost Symbol. Dan Brown. Yang ni saya hari tu saya balik ke maktab semata-mata untuk ambil buku ni. Even tu buku ni dah kali ke 10 dah saya baca, tapi saya tetap akan baca balik sebab dia punya excitement itu sangat bagus lah. Kan, lepas tu kadang-kadang macam kalau contohnya saya dapat inspirasi ke kan, macam bila kita baca ni kan, kita macam membaca ni kan kunci kepada ilmu kan. Membaca ada kunci kepada ilmu. So dia kadang-kadang dia dapat anugerah, dia dapat kata-kata hikmah tu. So I jot down lah in this notebook. So mudah. So buku ni, so kalau saya boleh jot down, saya jot down. Kalau saya tak jot down, saya akan gunakan telefon ni lah untuk masukkan notes. Sebab kadang-kadang bila kita baca inspirasi tu datang. Inspirasi datang tu okey lah. Lepas tu tengok movie. Kalau tak tengok movie, VC dengan you, dengan mana-mana student yang dia orang rasa dia orang nak buat video call. First, sebab ada yang nak confess, ada yang nak motivation, confess lah. Confess apa? Macam confess apa yang dia dalam rasa hati, sebab dia kadang-kadang dia nak dengar cakap seseorang yang dekat dengan dia kan. Ada yang suka dia kata, cikgu tolong bebel boleh tak, dia kata tu. Kenapa pun lama tak dengar tu, rindu. Dia kata dia rindu dengan bebel lah. Sebab kata, cikgu, can you do me a favor? Okay, what is it? Can you bebel? Dia kata, kenapa pula dia bebel? Dia kata, I miss your bebel lah. Dia kata macam tu. So I bebel lah. Dia just sit down, he just relax, he just listen, he smile. Then at the end of the day, thank you sir, thank you for your bebel lah. Dia kata, then I happy. So sebenarnya orang ada yang happy yang saya bebel ni sebenarnya. Sebab dia kata cikgu bebel ni bukan sekadar bebel. Cikgu bebel tu ada benda yang akan cikgu bagi tahu. Faham tak? Di sebalik bebel yang cikgu. Sebab tu dia kata hanya orang yang kenal cikgu je tahu siapa cikgu yang sebenar. Macam tu. Siapa yang main layu macam tu kan, main touch and go tu memang rugi lah, dia kata. For those yang touch and stay, then dia akan macam dia kata, macam dia akan dapat something yang
You akan dapat macam guidance tu kan. Guidance tu mungkin nak promote diri. Sedap apa promote diri. Aku akan promote diri. Sedap apa promoting. It's about what the others Inspiration apa? lah. Kan? Nak kata inspiration tu tak inspiration. I'm very macam I'm very peace lah untuk tolong orang dalam dalam kesusahan kan. Kita tolong orang kan. Sebenarnya kadang-kadang tu out of nowhere another student yang daripada sekolah lain pun tiba-tiba macam, can I call you? Kata, okay, call lah. Dia kata tak ada masalah. So dia call je lah. Call, cakap-cakap. At the end of the day, thank you for everything. So kata, tak ada masalah. As long as networking tu, bonding tu memang kuat lah. Macam tu. I see. Wow. Such inspiring lah. Tak ada lah inspiring sangat. Sebab bila macam kadang-kadang sebab dah bosan kan dekat PKP ni. So kita bebel je lah. Tapi macam I'm very proud juga lah. Bukan not proud lah. Macam terkejut juga sebab ada yang rindu dengan bebel lah kan. Bebel lah tu kategori mana tu? Hard talk ke ataupun soft talk? Combination. Combination sebab dia kata cikgu, sebab dia kata macam dia kata tak ada lah, sebab macam dia kata dia sunyi, dia bosan kan, sebab kesunyian itu adalah sesuatu benda yang sangat bahaya sebenarnya. Faham tak? Kesunyian itu sangat bahaya. Betul. Kalau kita layan perasaan sunyi tu, kita akan rasa lost dan kita akan rasa sedih. Faham tak? So kita kena keluar daripada perasaan sunyi tu. Kita kena change kita punya pemikiran. Kata when we change our pemikiran, we change our behaviour. Faham tak? So when we change our behaviour, the outcome pun will be change also kan. So at the end of the day, kalau masalah PKP ni, ramai pelajar dan ramai juga orang selain daripada pelajar akan jadi stres tau. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa. Tak tahu apa. Sebab dia akan buat benda yang sama, rutin yang sama. So bila rutin yang sama, manusia tak boleh rutin yang sama. Dia kena buat sesuatu yang luar biasa. So that's why I promoting for those yang nak masa bosan, visi je. Ikutlah dengan visi dengan siapa je. Visi. Bila visi ni video call ke whatsoever, dia akan jadi kita akan communicate. Dia kita akan rasa happy. Sebab apa? Hilang stres. Tapi kalau kita layan perasaan tu. Amir bagi tahu cikgu. Ya. Kita sebab tu cikgu nampak maintain cikgu. Kenapa pula? Dia macam ni, setiap orang dia ada masalah dia masing-masing, tapi level yang berbeza. Setiap orang ada masalah, tapi level yang berbeza. Dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tu, bagaimana kita nak handle, sebab kita tak sempurna dan kita tak kuat. Ada. So kita perlukan seseorang yang boleh bagi motivation kepada kita. Tapi masalahnya kadang-kadang pelajar ni, tak kisah pelajar lah, manusia ni kan, especially lelaki lah, dia punya ego dia tu sangat tinggi, tau tak? Ego dia sangat tinggi sehingga kan dia tidak nak mengaku yang dia tu dalam masalah. Tapi kita yang macam kita yang profesional ni kan, konon yang kita tahu ni ada masalah kan. Kita macam mana? Dia ada masalah ni. Tapi kita crack je, kita touch je, dan benda tu akan jatuh, tau. So memang setiap orang ego, faham tak? Saya ada ego kan, tapi ego kita kena tahu bila kita nak guna. Contoh, kalau kita dalam kelas masa presentation, ego kita kena tinggi kan. Sebab apa? Sebab kita nak present biar orang semua tengok kita ni, wow, hebatnya. Faham tak? Tapi kalau kita ego untuk benda-benda yang tak sepatutnya, itu bukan bincang atau bodoh sebenarnya. Contoh Contohlah ego, ego contoh buat kesalahan ke kan, ego buat benda yang tak sepatutnya. Dia ego ni dia suka satu benda yang bangga kan. Dia aku boleh buat macam ni, aku ego ni aku boleh ni aku kantor tapi cikgu tak buat apa-apa. So dia rasa bangga, so ego dia tinggi sangat kan. Faham je. Tapi benda tu yang tak sepatutnya kan. Sepatutnya bila in terms of kita macam contohnya, kalau saya suka macam kalau saya sendiri pun, kalau contoh nak presentation, saya automatic ego saya akan jadi tinggi. Bila macam contohnya, bila pergi presentation kat luar tu, ego saya akan tinggi dan saya akan jadi orang lain. Sebab saya nak present, saya nak tunjuk biar orang listen apa yang saya cakap dan dengar apa saya cakap dan bagi perhatian. So bila kita buat benda yang berbeza, sebab bila kita present tu kita dah jadi orang lain, kita hebat. So dia punya prediction, pandangan orang kat kita pun semakin berbeza. Sebab sebenarnya kita
Sebab ilmu dan bakat ni luas. Kita kena cari. Tu je. Bukan duduk diam, duduk relax. Tak pernah siapa datang relax. Oh, dia. Dan sekarang ni, That's why ramai orang tanya saya kan, kenapa cikgu suka upload benda-benda yang tak sepatutnya kan dalam IG whatever kan. That's the method. It's the way ataupun it's the way I want to share with all my friends. My friends kat sini bukan cikgu tau. My friends kat sini my friends kat sini adalah student. Faham tak? Student itu adalah kawan saya. So saya nak mereka ni ceria, happy. For the time being sekarang pun saya risau. Mereka ni kat mana, apa yang mereka buat, dah makan ke, kesihatan mental especially. Sebab tengok diorang mental, tapi diorang tak tahu diorang tu sakit mental. So sebab benda ni. So mental pun benda banyak. mental pun banyak pula level pula. Lepas tu saya pun cakap, okay, the way I communicate, kadang-kadang kita sekarang ni kan lacking of the appreciation. We are lack of appreciation. Kan? Kita susah untuk menghargai dan kita jarang untuk belajar menghargai. Sebab apa tau? Sebab kita fikir apa yang kita dapat tu, oh alhamdulillah aku dapat kan. Oh aku dapat. For the aku tak minta tapi aku dapat. So it's not my problem. Faham tak? So I dapat benda tu. So benda tu salah lah sebenarnya kan. So ada satu kata-kata yang menyatakan kenapa bila orang meninggal lebih banyak menerima bunga daripada orang yang masa dia tengah hidup. Wow. Faham tak? Kenapa orang meninggal lebih banyak terima bunga dari dia semasa hidup? Sebab apa? Sebab kita lebih menghargai sesuatu bila kita hilang sesuatu. Hilang, yes. Bila hilang. Kita hilang dia tu. Bila kita dapat, kita take for granted. Bila kita take for granted, it will be taken away. Regularly ke gradually kan, macam tu lah sebenarnya. Sebab sekarang ni macam pelajar kita ni jarang mungkin pelajar lah. Manusia sekarang ni dia sukar untuk belajar untuk menghargai. Yes. Sebab apa? Sebab dia orang hidup dalam dunia sekarang. Tak boleh nak sakit mereka juga tau. Sebab dia orang hidup dengan teknologi. Dia orang hidup dengan iPad, dengan tablet. Keluar terus tayang iPad kan. Baru satu hari buka-buka dah ada dah iPad apa semua kan. I give it to you, your iPhone bla bla. Masuk ada IG account dah. Baru satu hari dah ada IG story dah. Ada IG account dah. Kita dah ajar dah kat situ macam tu kan. So benda-benda yang selama-selama ini yang kita ajar secara it's not hard talk, soft talk kan. Kita heart to heart, face to face, kita cakap dengan dia macam contoh macam mak saya, tak tahu mak awak macam ni kan. Mak saya dia cakap kita cakap ni saling dipanggil, tak boleh buat macam ni, kira macam ni, bila orang bagi kita kena pakai balik, bla 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 benda tu. Tapi zaman sekarang tak susah je. Sekarang ni segala teguran apa semua kena online. Dengan online. Macam itulah kisah dia. Cikgu, sunyi je kat rumah ni? Dia orang ada kat ruang tamu yang kedua. Besar. Ruang tamu ni saya kata saya adalah dah blok lah semua. Jangan ganggu I ada live. Jangan ganggu pergi sana kan. Macam itulah. Dah sunyi semacam je. Dah bagi tahu awak tak boleh, tak boleh kalau tak bising tak boleh lah. Kata saya ada interview dengan seseorang yang interview. saya ada interview dia kata saya kata you all, I have announcement to make. Tonight at 9 I ada interview dengan seseorang. So you all jangan masuk kat sini, pergi sana. Sekian, terima kasih. Jaga kita lah. Alright cikgu, by the way kita mungkin lah akan terima beberapa soalan daripada Jamil. Memanglah cakap tadi. Okay. So kalau you guys nak tanya cikgu ni apa-apa soalan, ya mungkin pasal life ke, pasal motivation ke, pasal anything. Sebab cikgu Jai ni boleh, dia kalau cakap boleh bercakap pasal apa-apa saja. Specialnya. Alhamdulillah. So cikgu, itu baru siang, malam, petang ke malam? Baca buku. Baca buku je lah. Allah. Ni pun yang ni jangan tinggal, tak boleh tinggal lah. Dia sebenarnya PKP ni dia betul lah orang kata satu masa untuk kita muhasabah diri kan. Dengan apa, kadang-kadang bila macam sepanjang
Yalah sebenarnya saya gelar jadi cikgu ni pun kadang-kadang fikir banyak juga benda yang saya buat kan. Dan tak sepatutnya. Okay. Macam bukan kata sepatutnya macam kadang most of the student kata macam pilih kasih. Nak apa pilih kasih, faham tak? Dia kata alah cikgu pilih kasih lah gini-gini. Nak apa pilih kasih? Kayak ada pun tu ada dapat apa randomly message kan kata saya nak rapat dengan cikgu tapi saya nampak cikgu memilih. Saya kata kenapa pula? Saya kata kenapa pula memilih? Sebab dia kata macam ni cikgu judgement. Kan macam selalu saya cakap kan, do not assume, do ask kan, don't make any assumption. Tanya kan. Sebab saya kata macam ni, korang ni contohlah saya kata kat asrama. Kalau kat asrama tu 120 orang kan. 120 saya seorang nak jaga. 120 orang tu dia 120 perangai. Kan? 120 perangai. So dengan 120 perangai tu 120 cara yang berbeza. Kan? Saya kata kalau awak nak kawan saya, just datang cikgu, saya nak kawan cikgu, boleh tak? Yes. Sebab ada yang rapat yang saya tu, saya kata saya cakap kat pelajar itulah. Awak tahu tak? Kenapa saya rapat dengan pelajar tu? Sebab pelajar tu datang, mendekatkan diri, tanya. So dia mendekatkan. Awak ada saya pergi jumpa awak. Awak siapa? Saya siapa? Ego situ. Awak siapa? Saya siapa? Ada. So masa kita guna kan. Tanya. Sebab kadang-kadang setiap orang ni dia ada kepulauan yang berbeza, tak sama. Kan? Macam contoh saya kejut asrama, kejut subuh kan. Ada yang tu buka pintu je terus bangun. Ada yang tu kena panggil nama, ada yang tu kena belai, ada yang tu kena penampar, ada yang tu kena tampar. Sebab benda yang berbeza. Sebab mereka ni berbeza. Faham tak? Memang betul. Ya. Nak tanya, mungkin ada yang nak tanya kot kan. Apa beza perception dan juga judgemental? In your word lah, in your opinion. What the differentiation between judgment dengan assumption? Perception. Judgment. It depend how we kita macam ni cakap judgment dengan ni. Dia kadang-kadang dia based on our punya experience tau sebenarnya. Sebab kita deal with the human being kan. Kadang-kadang tu sometimes memang kita kena don't judge book by its cover. Betul tak? Yes. Kenapa datang perkataan tu? Okay? Don't judge a book by its cover. Because dia keluar, dia datang selepas first impression tu. Okay? Do not judge by the first impression is very important. Kan? First impression is very important. Bila kita guna first impression is very important, kita asyik dia ni selekeh, maknanya dia tak elok. Yang ni kemas, ini dia bagus. Contohlah, kita ambil lah orang yang berjubah ni orang yang berjubah ni alim, orang yang pakai t-shirt pergi surau ni jahiliah, macam tu. Itu first impression. Bila benda tu berlaku, then it comes the second words tu, don't judge your book by its cover. Kita tak tahu kalau tu buruk, dan tak semestinya orang yang yang ber t-shirt ini tak bagus. Sebaliknya. Faham tak? Kan macam contoh, saya pernah cerita, saya buat satu eksperimental kan kat surau, kat MRSM Kota Putra kan. Saya pakai kopiah je, tapi pakai kopiah macam ala-ala Yahudi tu kan. Hai Azri. Ke belakang. Yang ke belakang tu kan. Saya just nak tengok. Saya just nak tengok macam mana pelajar tu react kan. So apa yang saya nak dapat, ada dua golongan pelajar lah kan. Yang satu ada tiga golongan pelajar. Satu pelajar ini, golongan ni dia sangat memahati. Dia kata, wah, cikgu dia pakai kopiah ni bagus dia juga, alhamdulillah. Tapi cikgu dia pakai macam Yahudi lah, dia kata itu kan. Wah. Dia kata dalam Al-Quran menyatakan dia kata dalam Al-Quran menyatakan bahawa mana-mana siapa yang mengikuti satu kaum itu, maka dia akan termasuk dalam kaum itu sendiri. Dia cikgu dah pakai macam Yahudi ni, cikgu ni kau Yahudi. Okay, just I smile, I relax je. Sorry. Lepas tu ada yang golongan satu lagi ni yang sangat alhamdulillah, wah cikgu dah pakai kan, dah pakai kopiah, alhamdulillah. Tapi cikgu tunduk sikit, saya pun tunduk, dan dia ambil kopiah saya tu dengan cara yang betul. Faham tak? Yang ni lagi cantik, yang ni lagi dapat kacak. Faham tak?
Okey, Alhamdulillah. Dan ada satu lagi golongan dia tak kisah ikut kau lah pakai ke tak pakai pun, it doesn't matter. Kan? Itu masalahnya. So, at the end of the day, apa yang saya dapatan yang saya dapat itu, saya concludekan kat morning call. Kan? Sebab apa? Kita jangan mudah judge orang. Judgement. Kita tak payah mudah judge orang. Lepas tu, awak kata satu lagi apa? Pasal apa? Perception. Perception. Sebab kita assume perception tu because it depend on kita punya assumption. Kita assume assume cikgu Jai ni tak perlulah pada dia ni agama tak nak kata apa macam tu dia just sebab apa? Sebab dia assume kan. Bila kita assume, kita buat judgement kan. That's right. That's wrong sebenarnya. Kita kena tanya, kita kena mingle di orang tu, kita kena tanya, kita faham apa sebenarnya. Sebab you story dengan my story different kan, tak sama kan. So apa hak you nak judge saya punya story, dan apa hak saya untuk judge your punya story? That's why communication itu penting sebenarnya. Gitu. Tapi juga kan, macam tapi kita bila contoh kalau jumpa dengan orang kan, memang kita akan judge kan. Itu biasa. Itu biasa. Memang itu biasa. Tapi kalau contohnya kita jumpa orang, kita judge. Tapi kalau kita judge dalam diri kita saja, itu still okay kan. Tapi bila kita keluar benda tu, and then kita cakap benda tu, kita dia macam dia ada satu kata-kata tau, macam gitu tu. Okay, apa panggil apa dia kata aku tak ingat lupa, astaghfirullahalazim, fitnah. Okay, dia kata macam ni, dia asal macam fitnah lah. Fitnah ni sebab fitnah ni disebabkan oleh orang yang cemburu. I cemburu dengan you, I cemburu dengan you, gila, flawless gila kau Syarif ni, mesti pakai susuk ni, susuk emas ataupun susuk belian. Lepas tu saya pun cakap back mask kat orang lain. Kau tahu tak, cakap kat Amir Reza kan, Reza, kau tahu Syarif tu kan, ya Allah, kau tengok muka dia flawless sekarang kan. Sebab apa? Aku tahu dah dia pakai susuk tu. Di judgment. Because what? Because of jealousy. Amir Reza pula cerita pula ke bayi. Kau tahu tak? Betul. Bayi, kau tahu tak? Kenapa? Syarif tu flawless. Kau tahu sebab apa flawless? Sebab apa? Dia pakai susuk. That's why fitnah tu disebabkan, dicipta oleh orang yang cemburu. Okay? Disebabkan oleh orang yang helpless. Dipercayai pula oleh orang yang bodoh. Faham tak? Itu sebenarnya soalan cikgu. Ya. Adakah wujud pemikiran skema dan juga spotting? Ada. Wujud pemikiran skema dia sebab kita kena kira ni. Setiap manusia ni dia ada dua pemikiran. Satu analytical, satu lagi global. Okay, analytical dan global. Tetapi ada yang betul-betul yang analytical dan ada betul-betul yang global. Tapi ada juga golongan yang dia boleh mix and match antara global dengan analytical. Kita dah tahu sebab kita ni analytical ataupun global, kita tengok cara macam mana kita menyelesaikan masalah matematik. Kalau kita menyelesaikan masalah matematik itu lagi panjang daripada orang yang kawan kita sebelah kan. Mana kita lagi panjang, itu adalah manusia kita ni analytical. Orang yang sebelah kawan kita itu adalah seorang yang global. Yang pertama. Yang kedua, atau kita bagikan satu gambar rajah hutan. Orang yang analytical, dia akan melihat batang-batang pokok untuk menjadikan dia ada satu hutan. Batang-batang pokok. Gambar sama hutan. Tapi orang analytical akan mengatakan bahawa hutan itu terjadi disebabkan oleh ada gabungan beberapa batang pokok. Orang global akan tengok itu adalah pokok. Itu adalah hutan. So kalau orang yang analytical ni, dia memang dia kena ikut step dia. Dia sangat skema lah, panggil skema. Tak boleh. Kalau kita ikut step yang ketiga, kita tak boleh move to step yang keempat, tak boleh. Tapi global, tak kisah as benda tu jadi, buat je lah. Tapi kita kena tengok, kita kena pandai guna bila kita nak analytical, bila kita nak guna global. Benda tu kan saya ajar dalam masa jadi bidang OP tu. Okay, bila kita kena tengok, sebab macam contohnya itu, kalau macam saya bagi tahu kat awak kan, macam korang itu, kalau macam bidang OP, kalau kita nak buat satu majlis, kita kena lihat first sampai akhir, dan apakah kemungkinan berlaku kesilapan ataupun masalah semasa program itu berlangsung. Maka masa tu korang akan jurus keluar, okay, masalah ni. Sebagaimana kita nak overcome masalah tersebut, betul tak? So when you learn from that, daripada analytical tu, you analytical, you fikir apa masalah ke, then you akan jadi global. Sebab apa? Okay, bila ada berlaku, terus buat.
Itu yang saya ajar korang dulu. Ada apa ni, backup tu in case apa tu, terus just apa ni, just shoot je, tak perlu dah nak discuss apa lagi. Betul sebab you dah fikir dah, okey, dah tahu dah. Sebab bila kita nak buat satu benda, kita kena analitika, kita kena teliti. Bila kita dah teliti benda tu, bila kita ada berlaku apa-apa sesuatu benda, kita dah tahu dah kita nak react macam mana. Kan, kita dah tahu apa yang patut, apa yang that's why kalau cerita dalam majlis apa-apa hal, okey, kalau you zaman kita dulu jadi geropi, kita tak fikir dah siapa ketua, siapa ahli biasa, tak. Everyone at the same level dah. Sebab apa? Sebab bila benda itu berlaku, hanya awak yang akan berlaku ada pada waktu itu. Kan? Kena tanya Cikgu Jai, kena tanya. Tak boleh sebab saya tidak ada pada waktu itu. Faham tak? Awak you with the problem tu, saya kat seat kat depan tu. You dengan problem you kat belakang. I not with the problem tu. You yang with the problem tu. So you may ask ataupun you may tanya siapa-siapa yang dekat dengan kawasan you tu, kawan-kawan you, member macam mana nak solve the problem. Faham tak? Tapi you boleh solve the problem sebab apa? Sebab kita dah predict benda ini, dah ajar benda ini macam mana berlaku. Sebab itu ilmu tu penting. Cikgu, nama ni kan ada stereotip lah, orang kata budak-budak account ni ataupun accountant ni dia scammer ataupun very detail nerd kan. Apa pendapat lah cikgu? Nampak saya ni ke? Bukan. Ni pandangan orang terhadap accounting work. Okey. Syarif, soalan ni saya pernah ditanya semasa saya nak jadi cikgu dulu. Okey. Wow. Okey. Saya ke interviewer tu. sama juga macam okey, kita ambil interview jadi ustaz cikgu. Masa belajar kat universiti. Okey. Memang majoriti pelajar accounting dia nerd. Skema. Majority. But I want to prove to others I am not one of them. Faham tak? Ya, so bila masa kat universiti dulu, kalau saya suka sangat kalau subjek yang presentation. Because awak saya tak tahu sebab saya suka present. Faham tak? Dan saya punya presentation saya itu macam budak marketing. Budak marketing dia macam mana budak marketing? Relax, chill, convincing. Budak accounting ni they are not presenting, they are reading in front of others. Kan? Betul tak? Dia macam dia just baca ni. Sampai ke lecturer kata, "This I asking you to present, it's not reading." Kata, "I want to present." But bila saya masuk presentation tu, saya present patut this lecturer ni asking me, "Are you accounting student actually?" Sebab you ada tendency to be a marketing student. Alah, macam cerita ni lah, macam Harry Potter kan. Harry Potter kan dia ada sorting hat tu kan, nak pergi masuk empat rumah tu kan. Saya tu Harry Potter tu lah. Lepas tu saya masuk Slytherin. marketing. Tak nak, I want to be accounting. Okay, masuklah Gryffindor. Accounting macam tu. Sebab yes, saya akui majoriti pelajar accounting adalah nerd dan skema. Kan? Sebab apa tahu? Sebab tak tahu, mungkin dia punya bakat dia 2 tambah 2 pun kena tekan kalkulator. Sebab apa? Sebab dia nak satu confirmation tu. Sebab ada satu kepastian. Sebab it's about numbering. Okay, accounting kalau trial balance tak imbas satu sen sekalipun, kita kena check balik. Tak boleh satu sen. Orang lihat benda tu satu sen kot, kau ambil je beli, kau ambil lah, aku dah masuk. No, it's not about that. It's about accountability. Kita ni accountability. Faham tak? Kita ada tanggungjawab yang patut kita selesai. Memang kalau betul tu tak ada masalah sebenarnya. Sekejap, kita ada break sekejap. Okay. Boleh bagi sikit. Okay, kita sambung. Tak apa. Commercial break. Tak apa. Kau tadi berhenti? Alah, pasal trial balance tu, pasal budak-budak account memang dia memang study dia ajar macam tu kan. Tapi I want to break the rules actually. Kata saya tak nak lah budak accounting orang kata macam tu kan. So saya bila saya masuk jadi cikgu account ni kat Mara tu, the same question has been asked by the interviewer. So saya explain benda sama. Saya nak tukar sebab
benda ni bakat tau. Benda ni bakat dan satu skill sebenarnya. Kita tidak boleh benda skill je. Tak, kita kena ajar pelajar kita ni dengan pelbagai skill. Kan, macam contohnya, okay, academic is your first priority. As a student, yes, academic is your first priority, but leadership can be second. Faham tak? Ramai tak faham apa maksudnya. You belajar kat MSM, academic is your priority. That's the student. Itu adalah kata ultimate goal you as a student is your academic. But leadership can be second. Dan leadership is not about title. Faham tak? Pelajar sekarang ni dia melihat kepada nak jadi leader ni kena ada title, kena jadi presiden BROP, kena presiden PRS, whatever. At the end of the day, dia kena tanya diri dia sendiri, dia tu layak tak untuk handle, untuk carry the title tu, kan? Carry the title tu. Tak, sebab kalau as long as you tak perlu, kalau betul you kata kenapa, kadang saya tanya kenapa you nak jadi BROP, sebab saya nak mendidik, saya nak membantu kawan-kawan saya menjadi seorang yang lebih baik. Hey, saya kata hello, okay, hello, you look at yourself first. Kalau diri you baik, diri you okay, then you are good. But if you are nak jadi BROP sebab you nak dekat diri you pun tak terdidik, tak tertolong, you are not deserve for the title. At the end of the day, you are nothing. You become the liability to the maktab. It's the I said, kan? You akan jadi liability. So this start from you. Kalau you rasa you seronok, you bagus, dan you rela untuk dididik menjadi seorang yang lebih baik, then it's okay. Yang paling penting, jangan go for the title. Kalau you go for the title, niat you dah salah. Faham tak? Niat tu yang penting. Gitu je lah sebenarnya. Alright, cikgu. Ya. Yeah. So, segmen yang sebentar tadi. Itu kan cikgu plan nak ke Jepun lah, tapi due to this pandemic punya situation kan. So apa lagi you punya travelling plan? Ke mana dah pergi? Supposedly tahun ni ada tiga negara. Satu Indonesia, yang kedua adalah Jepun, yang ketiga adalah Thailand kat Krabi. So alhamdulillah yang Indonesia tu lepas, sebab kita orang, saya dengan kawan saya, kawan tu sekali lagi kawan tu adalah ex-student okay, student okay. So saya biasanya setiap tahun pada bulan Januari memang kita orang plan pergi ke Indonesia. Every year, setiap tahun memang kita orang akan pergi ke whatever part, kat mana-mana, tak kisah, tapi as long as Indonesia. Itu kita orang komitmen. Bulan Januari, bulan 1 kita orang pergi ke Indonesia. Tak kisahlah macam itu Surabaya. Tahun ni Surabaya, tahun lepas Jogja, tahun depan kali ikutkan plan ke Bali. Okay, so memang kita orang akan pergi ke provinsi setiap yang berbeza, sebab Indonesia sebuah negara yang sangat luas kan, sangat besar, dan dia ke arah apa, macam contoh kalau tahun lepas pergi ke Jogja adalah sebuah daerah kebudayaan, so kita akan belajar budaya. Kalau Surabaya macam contohnya keindahan alam sekitar, Gunung Ganang, Gunung Berapi, so pergi ke Surabaya. Kalau macam Bali lebih kepada pelancongan, so kita pergi ke pelancongan, macam tu. Ada orang nak join. Okey, jejak contoh kalau basement tu suruh orang akaun kira, dia orang akaun dah start keluar calculator, mesti dia orang akan cakap takkan budak akaun ke depan calculator je kan. Ya. That's the reality sebab itu adalah hakikat. Sebab kita, macam saya cakap, kita nak confirmation, kita dah tahu 2 tambah 2 itu adalah 4, tapi kita nak yakinkan, kita tetap akan pakai calculator juga sebenarnya, sebab kita dah diajar sebab numbering is about balancing, is about benda tu kena affirm betul, then kita boleh is about numbering, kita boleh adjust number tu, memang kita kena pakai calculator sebenarnya bukan tak boleh pun pakai kalkulator. Sebenarnya tak pakai kalkulator tak boleh, tapi sebab kita nak bagi kita nak assure diri kita tu. It's not about related dengan orang lain pun, kita kalkulator tu diri kita je, kita nak assure yang kita buat tu betul. Bukan melibatkan orang lain. Macam tu kadang-kadang cari apa dia? So lepas tu Jepun. So Jepun postpone pada akhir tahun ni ataupun awal tahun hadapan. Lepas tu Krabi bulan 6.
tak postpone lagi. Tapi macam tu dulu. Dapat gaya macam. Tapi tiket-tiket dah beli semua ke? Dah settle lah semua. Oh, tapi yang Tapi- Jepun itu boleh refund balik ke macam mana? Tak refund, kita orang tukar tarikh. Oh, boleh macam tu. Boleh tukar tarikh pada akhir tahun ni. Kalau jadi akhir tahun ni, kalau tak tahun depan lah. Sebenarnya kalau still boleh postpone tarikh tu tak ada masalah. Ya, insyaAllah tak ada masalah lah sebenarnya. Lepas tu yang dah pergi tu ke mana cikgu? Dah pergi kat ni lah, Surabaya je lah. Jadi macam Cakap Kashmir, India je. Dia tahun lepas. Oh, tahun lepas. Tahun lepas Alhamdulillah lah. Tahun lepas pergi Jogja. Lepas tu pergi ke Kashmir. Lepas tu pergi ke Thailand, ke Anyai. Even though dah biasa pergi tapi tak apalah. Sebab dengan orang yang berbeza. Dan last kali, yang ni paling best lah. Apa kata, unplanned trip ke Singapura dengan SSX Swag. Oh, yang tu. SSX Swag tu. Yang tu, USS. Yang tu unexpected. Memang betul-betul unexpected sebab saya pergi on the day saya pergi meeting. Lepas tu on the day tu sebab hakikatnya apa kata objektif utamanya nak jumpa dia orang je sebenarnya. Just macam biasa pergi kakak jumpa siapa-siapa yang nak datang jumpa, lepak-lepak macam tu. Lepas tu Daki ni kata, cikgu nanti bawa buku merah. Cikgu ada kan buku merah gitu tu. Ada kenapa bawa je gitu. Kenapa? Bawa je. So bawa je lah. Jom kita pergi Singapura. Ayo. Pada so follow je lah dia orang. Itu yang the best lah. Yang tu yang so tahun lepas 4 buah negara, tahun ni 3 buah negara. Tapi baru lepas 1. Macam mana? Bila yang ada ni Amir tanya, bila yang cikgu start banyak travel? Bila saya banyak travel, bila saya dah habis banyak kereta. Oh. Tak sebenarnya tak semestinya tu. Sebab saya kan suka menabung kan. So saya kalau saya nak marah orang, saya masukkan duit dalam tabung marah. Bagus. Saya bila banyak-banyak. Saya fail. Tahu dah pernah satu tahun tu saya dapat dalam masa 1 tahun kan. 1 tahun daripada Januari sampai Disember saya dapat simpan 4,000. Kan cikgu tabung marah. Ada. Tabung marah. Tabung marah saya ada 4 tabung. Satu tabung RM1, RM5, RM10 shilling. So bila tu before this macam banyak digunakan untuk family lah kan, untuk family. But at the end of the day sampai satu tahap tu saya kata sebab tengok member duk travel je kan. So kata for the sake of myself I want to go for travelling. So saya ni memang kawan-kawan saya pernah ada travel solo dah, tapi saya tak berani lagi nak solo. So saya pergi saya try Usha lah, member budak-budak mana-mana yang nak join untuk travel. So got yang satu paling, sebab travel ni paling best tak jangan ramai sangat lah. Paling ramai pun 4 orang ataupun 6 orang lah. Sebenarnya 4 orang satu bilik kan. Ya, bilik 4 orang. Ya. Kalau hari tu yang tahun lepas saya pergi berdua agak costly lah sebab everything heavy kena divide kan. Macam tu. Itu ke Jogja. Oh, Jogja. Waalaikumsalam Rafiq Hanif. Lepas tu macam dia lama kelamaan tu dia jadi macam networking tu semakin banyak, besar. So Amir, I nasihat kat you, go lah for travel. Jangan fikir pasal duit. Kalau you fikir pasal duit, memang duit dia akan jadi satu halangan yang besar lah kalau you fikir. You jangan fikir, you nak go travel. Bila you go for travel, at the end of the day dia akan ada ruang, ada peluang yang you tak faham. Tiba-tiba ada duit untuk pergi travel sebenarnya. Faham tak? You jangan fikir pasal duit. You just go travel. Amir dia simpan tabung lain tu juga. Kahwin ke? Oh. Amir, sebelum kahwin tu kau pergi travel dulu.
Itu cerita nombor 2. Itu afterlife. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Lagi Syarif. Rindulah kau orang. Saya dah tak ada ni dah. Ni cikgu. Alah. IG Live ni, IG Live ni dia ada limit cikgu. Satu jam je. Okey. So kita kena terpaksa kena letak limitation. Okey. Jahat kan IG Live kan. Kenapa dia bagi masa 1 jam je? Sepatutnya kena lebih lama sebenarnya. Tak ada time limit sepatutnya. Kau ajar betul. Zoom pun dah kena ban. Sebab because of the safety and security. So sekarang ni guna Google Hangouts lah. Oh, tu lah saya tak pernah guna lagi Google Hangouts. Dia sama je. Tapi bagusnya Zoom. Bagusnya Zoom sebab you boleh teach orang. Itu ada whiteboard tau. You boleh ajar. Yang tu bagusnya. Attach yang tu. Ajak Syarif je ke? Amir kau ajak. Aku tak nak ajak kan, Amir? Sama hati, Amir. Kau tak nak ajak aku. Serius. Ini nak ajak cikgu Memang. Kalau tak memang dah haka besar. Dan itulah kena. Bila kita nak reuni lagi kan? Nak jumpa korang. Yelah macam Zain susah nak jumpa dia. Macam Radi, Mino. Zain dia punya cuti tu lain sikit. Betul. Tapi Alhamdulillah lah. Tapi dia memang paling macam Hafiz lah jumpa kan. Memang most only daripada korang tu memang selalu Amna je tak jumpa. Amna susah sikit jumpa. Macam Esok tu Esok tu tak ada masalah lah kan. Balik apa semua. Ni si apa what we call si Syarif tu. Syarif tak ada. Zain je tak pernah jumpa lagi secara personal selepas keluar pada maktab. Tu je. Jom sekali cikgu. Cheers. Amir, I don't want to be I don't want to be seconded tau. I want to be the first choice. I want to be a decision. I don't want to be an option. Tahu tak? Padu. Tahu Amir, faham betul tak? I want to be the decision. I don't want to be an option. Tahu tak? Faham betul tu ayat tu? Saya kena quote ni ayat ni. Quote. I want to be a decision. Don't want to be an option. Saya tak suka jadi seconded tau. Saya suka je first. Jadi seconded ni memang bila perlu je nak. Bila nak je cari. Kalau tak nak tak cari. Tak suka macam tu. Jahat tak? Tak jahat. Itu hak saya. Saya minta. Kan betul. Setiap orang ada hak kan. Kita kena respect lah hak masing-masing tu. Tapi you memang flawless lah. Okay, kalau nak travel, saya contact cikgu first. Tak tahu bila tu kan. Kita pergi dekat-dekat dulu. Kita tengok. Mungkin for the time being ni, kita kena, contribute kita punya ekonomi Malaysia lah kot kan. Betul. Macam contohnya, saya pernah buat dengan pelajar saya tau. Dengan pelajar saya, Ronda 1 Malaysia. Oh cikgu, dia ada masa lagi 20 second left. Okay. So your final word cikgu. Final word from me. Stay 5 second. Hey, love you all. Alright cikgu, thank you for join kita punya IG live cikgu.